Assalamualaikum penonton selera. Minggu ini selera bersiaran di PNB Derby Park, Kuala Lumpur. Hidangan Malay Contemporary Fusion menjadi pilihan utama di sini. Seperti biasa, 3 lagi menu yang bakal saya kongsikan bersama anda. Deep fried cheese puff, ayam marmalade dan juga pencuci mulut coklat coconut candy. Jangan ke mana, terus setia bersama selera selama setengah jam akan datang. Hai, kembali lagi bersama saya dalam Selera dan kini saya berada di PNB Derby Park, Kuala Lumpur. Dan seperti biasa, saya akan kongsikan lagi bersama anda 3 resepi-resepi istimewa. Dan resepi pertama saya adalah resepi snack kegemaran saya ataupun resepi hidangan pembuka selera iaitu deep fried cheese puff. Saya memang penggemar keju dan saya pasti ramai juga anda di luar sana gemarkan keju, terutamanya kanak-kanak. Baiklah, saya akan mulakan sekarang. Mula-mula saya akan gaulkan keju cream cheese bersama dengan beberapa rempah ratus. Cream cheese ni saya telah biarkan ia pada suhu bilik room temperature lebih kurang 40 minit kerana saya nakkan ia lembut. Dan mula-mula saya akan gaulkannya dahulu. Saya akan masukkan bawang putih yang telah dicincang. Saya juga akan masukkan cili hijau yang telah dicincang. Masukkan daun bawang yang telah dihiris halus. Saya tak menggunakan bawang dalam resepi ini kerana ia begitu kuat rasanya. Jadi saya nakkan aroma dan juga rasa bawang yang agak mild. Jadi saya gunakan daun bawang. Dan masukkan ke semuanya. Kita juga akan masukkan lada putih kasar. Saya gunakan lada putih kasar kerana rasa dia lebih kuat. Gaulkan ke semuanya sehingga sebati. Dan saya akan masukkan juga sedikit keju. Saya menggunakan keju cheddar yang telah disagat. Anda juga boleh menggunakan keju cheddar yang lebih kuat seperti mature cheddar ataupun anda juga boleh gunakan keju lain seperti Monterey Jack. Masukkan ke semuanya. Gaulkan perlahan-lahan kerana kita tak nakkan keju cheddar kita hancur. Anda juga boleh menggunakan resepi inti ini sebagai inti ravioli. Jadi jika anda ingin menyediakan pasta skin yang segar, anda boleh gunakan inti ini sebagai inti ravioli. Saya akan panaskan minyak terlebih dahulu. Dan saya akan balutkan puff saya. Saya menggunakan kulit wonton bersaiz kecil. Jika anda boleh dapatkan kulit wonton yang lebih besar, anda boleh gunakan kulit wonton yang lebih besar. Saya akan masukkan intinya di bahagian tengah-tengah. Inti keju yang kita telah buatkan tadi. Lebih kurang 1 sudu kecil penuh ya. Saya akan sapukan sedikit telur putih atau putih telur. Ini untuk melekatkan ia. Dan lipatkan ia 3 segi. Lekatkan setiap penjurunya. Pastikan inti tidak terkeluar dan hanya berada di bahagian tengah-tengah sahaja. Lakukan langkah yang sama, kemudian gorengkan ia sehingga ia keemasan. Apabila minyak telah panas, kita bolehlah gorengkan ia sehingga ia keperangan.
Baiklah, inilah dia hasilnya deep fried cheese puff saya. Anda boleh hidangkan resepi ini bersama dengan barbecue sauce ataupun hot sauce. Jangan lupa untuk dapatkan resepi ini di laman Facebook Selera, Selera TV3. Baiklah, kini saya akan menyediakan resepi kedua saya iaitu ayam marmalade. Marmalade adalah jam orange ataupun orange preserve dan selalunya boleh didapati di mana-mana pasaraya. Mula-mula saya akan pan roastkan ayam saya dan saya menggunakan whole chicken legs ataupun keseluruhan kakinya, paha dan juga thigh yang telah dibuang tulang seperti chicken chop. Saya akan panaskan sedikit minyak zaitun bersama dengan sedikit unsalted butter ataupun mentega tanpa garam. Dan saya akan masukkan sedikit lada hitam kasar dan juga garam kepada ayam kita. Beratkan ia seketika. Dan pastikan mentega kita cair sebelum kita memasakkan ia. Hari ini saya akan menghidangkan ayam marmalade saya bersama dengan ubi kentang dan juga sayur campuran. Tapi anda juga boleh hidangkan ia bersama dengan nasi, pasta, roti ataupun terpulang kepada anda. Baiklah, keseluruhan mentega saya telah pun cair. Saya akan masukkan ayam saya. Masukkan bahagian kulitnya terdahulu. Saya akan biarkan ia seketika kerana saya nakkan ayam saya bahagian kulit ni garing. Jadi biarkan ia seketika, api pada suhu sederhana. Dan sambil saya tunggu tu, saya akan sediakan sos marmalade. Panaskan sedikit minyak zaitun. Dan saya akan tumiskan bawang merah yang telah dicincang halus. Tumis sehingga ia kelihatan sedikit layu dan baunya harum. Baiklah, setelah bawang telah harum dan juga layu, kita boleh masukkan sedikit kulit orange yang telah diparut. Saya akan masukkan sedikit jus lemon dan juga jus orange. Masukkan herba rosemary dan juga cili padi merah yang telah dicincang. Masukkan marmalade kita. Kita juga boleh masukkan sedikit garam untuk rasa. Saya tidak tambahkan gula kerana kita telah menggunakan marmalade yang agak manis. Sambil-sambil kita menyediakan sos tu, jangan lupa untuk periksa ayam kita. Baiklah, saya punya sos telah pun mendidih. Saya akan likatkan ia menggunakan sedikit tepung jagung bersama dengan sedikit air. Dan apabila ia telah likat, kita boleh matikan api. Sambil menunggu ayam kita masak, kita juga boleh sediakan kita punya ubi kentang dan juga sayur campuran. Saya akan panaskan sedikit minyak zaitun dalam kuali lepeh. Saya telah merebuskan ubi kentang yang telah dibuang kulit dan dipotong dadu. Saya gunakan ubi kentang russet. Saya hanya merebuskan ia separa masak sahaja. Apabila telah merebuskannya, saya masukkan ia di dalam air sejuk supaya ia memberhentikan proses pemasakannya. Dan saya rasa sebenarnya ayam telah siap pun untuk terbalikkan. Inilah yang saya nakkan, kulit yang berwarna perang.
Jika anda ingin menghidangkan ayam marmalade ini bersama dengan kentang, anda boleh hidangkan ia bersama dengan apa-apa jenis kentang yang anda suka. Seperti French fries, mashed potatoes, ubi panggang, jacket potatoes, terpulang kepada anda. Tapi hari ini saya nakkan ia sedikit simple, jadi saya cuma menyediakan ubi ini sahaja. Baiklah, ayam saya telah pun perang di bahagian kulitnya, jadi saya akan masukkan sedikit chicken stock dan biarkan ia simmer ataupun merenih sehingga ia masak. Boleh masukkan sedikit lagi garam dan juga lada hitam. Saya punya kentang pun telah hampir siap, anda boleh lihat kini ia lebih keperang-perangan. Kini saya akan masukkan sedikit mentega dan juga garam dan sedikit serbuk cili. Matikan api dan kita boleh hidangkan ubi kentang bersama dengan ayam setelah ia masak. Baiklah, sambil menunggu ayam saya masak, saya akan menyediakan sayur campuran pula. Cairkan sedikit mentega bersama dengan sedikit minyak. Dan saya akan tumiskan bawang putih yang telah dicincang. Masukkan sedikit sos tiram. Dan biarkan ia merenih. Saya akan masukkan cendawan shiitake. Dan masukkan ke dalam sos tiram dan juga bawang putih yang kita sedang menumis. Masukkan Brussels sprouts yang telah dicelur. Sedikit chili flakes. Dan saya juga akan masukkan daun bawang. Boleh tambahkan sedikit garam, tapi kita telah menggunakan sos tiram jadi ia agak masin, jadi kita perlu berhati-hati. Dan juga sedikit serbuk lada hitam. Kita boleh matikan api dan hidangkan kesemuanya bersama. Inilah dia resepi saya ayam marmalade. Jangan lupa untuk cuba resepi ini dan dapatkan resepinya di laman Facebook Selera TV3. Apa pula yang disediakan oleh Chef Aiman kali ini? Jom kita jenguk ke dapurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum ma'ana maratan ukhra ma'a Chef Aiman fi Selera. Hari ini saya masak hati goreng. Hati goreng dari Mesir. Bawang putih sikit. Jintan putih, lada hitam, garam sedikit, minyak, cuka, sedikit ketumbar, bumbu, garam 15 minit. Sekarang waktu masak. Goreng hati. Waktu goreng sedikit saja. 1 minit, 1 minit setengah.
Sekarang awak sudah habis goreng. Telat sikit. Mau? Azim sumak. Sekarang sudah habis. Selamat mencoba. Baiklah, kini saya akan menyediakan resepi terakhir saya iaitu resepi pencuci mulut ataupun snack iaitu coklat coconut candy. Ianya sangat mudah untuk disediakan. Mula-mula saya akan panaskan periuk dan cairkan sedikit mentega. Saya juga akan masukkan coklat masakan. Dan biarkan ia cair. Sambil menunggu keseluruhan coklat cair, saya akan masukkan susu pekat. Candy ini boleh disediakan sehari sebelum dihidangkan dan simpankan ia di dalam peti sejuk. Dan ia akan rasa seperti toffee, berkelapa dan juga rangup biskut tersebut. Pastikan api pada tahap sederhana. Dan masukkan serbuk Milo. Perlahankan api dan gaulkan sehingga Milo tidak berketul lagi. Okey, saya akan masukkan biskut. Kemudian masukkan kelapa. Desiccated coconut. Gaulkan sehingga semuanya sebati. Dan matikan api. Saya menyejukkan ia seketika supaya saya boleh bentukkan ia menggunakan tangan. Tetapi jika ia masih lagi panas, anda boleh bentukkan ia menggunakan sudu kecil. Anda boleh hiaskan candy ini mengikut cita rasa anda menggunakan sedikit coklat yang telah di-drizzle ataupun salutkan ia dengan kelapa ataupun letakkan sedikit coklat putih terpulang kepada anda. Anda boleh dapatkan keseluruhan resepi ini dengan sukatannya di laman Facebook Selera, Selera TV3. Kini saya berada di The 39 Restaurant, salah satu restoran yang terdapat di PNB Darby Park, Kuala Lumpur. Dan bersama saya adalah General Manager Encik Ismail Hisham. Apa khabar? Baik, alhamdulillah, syukur. Terima kasih kerana sudi menjemput saya di sini. Terima kasih kerana sudi datang. Okey, sebelum kita cakap tentang makanan yang nampak sangat lazat di depan saya ni, apa kata kalau kita bersimbang sikit tentang hotel ni? Cuba Encik Ismail ceritakan sedikit tentang PNB Darby Park ni memang dikenali sebagai satu properti kepunyaan PNB, Permodalan Nasional Berhad. Tapi yang penting sekali kita berkonsepkan Muslim friendly. Okey. Kita memang 100% halal, toiban. Penting sekali lah. Jadi sesiapa yang datang tak perlu nak risaulah. Tak ada was-was. Semua chef kita pun semua dah dihalalkan. Alhamdulillah. Dan di depan kita adalah antara salah
antara beberapa Signature dish lah. signature dish lah yang dihidangkan di The 39 Restaurant ni. Dan di depan kita ni apa ni? Ini nampak sangat menarik. Ini apa? This one is our special. Memang banyak guest suka ni. Okey. Ini kita nasi ulam. Ini apa cabai solok tu. And this one is ayam kecil. And then kita bubuhkan sikit decoration ni sikit dengan apa kita punya acar dan juga kita punya ni lah gelata. And kita decorate sikit macam tu. Memang this is one of our most popular dish. Kalau datang sini memang kalau tak kena ayam ni memang tak complete lah. Tak complete. Nampak memang sangat sedap. Saya pun tergiur tengok ni. Before that we start off with the starters. Yang tu kita bubuh apa? Kita punya tuna fish dengan sambal. And with this chili peanut is our ikan apa yang kostelan daun tu. Otak-otak. That's right. Yeah, that's right. Otak-otak. And we start off the thing is not complete without a sweetener lah. Yang ini kita buat biasalah the king of fruit apa durian. Sour durian, ulung and also crab. Jarang hotel kat Kuala Lumpur hidang durian kan. Durian tak boleh masuk. masuk. Memang kita special sikit. Dan itu serawa durian. That's right. Dengan pulut. Wow. Okey, apa kata kalau kita boleh bersembang lagi tapi kita kena makan dah ni sekarang ni. Okey, silakan. Sebab nanti dia sejuk. Saya dah memanggil-manggil nak kita sekarang. Silakan. Baiklah, nampaknya kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada PNB Darby Park. Terima kasih juga kepada anda kerana bersama kami selama setengah jam. Jangan lupa untuk dapatkan kesemua resepi kami di laman Facebook Selera TV3 dan anda juga boleh saksikan episod ini di www.tonton.com.my. Follow kami di Instagram Selera 2014 dan jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.